Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukmin bin Jaafar, nombor matriks BG21110409. Saya daripada kursus Kewangan Islam HE23 dan insyaAllah hari ini saya akan menjalankan tugasan individu bagi subjek GT 20503 Usul Fiqh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. Seterusnya bagi penerangan ayat surah Al-Baqarah 275 hingga 279. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Allah menceritakan tentang orang yang memakan riba ketika hidupnya. Nanti semasa hari kebangkitan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan sawan ataupun gila. Mengikut tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan tentang pendapat Ibnu Abbas, beliau mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa orang yang mengambil riba semasa hidupnya, mereka akan dibangkitkan ketika hari kiamat kelak dalam keadaan terhuyung hayang. Zalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba. Hal ini terjadi kerana mereka telah berpendapat bahawa jual beli itu sama seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu halal dan riba itu haram. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Sesiapa yang telah datang teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka berhentilah daripada melakukan perkara tersebut. Dan bagi mereka yang mengambil riba sebelum turunnya larangan Allah Subhanahu wa taala ini, boleh jika tidak dikembalikan, dan urusan mereka akan diserah di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sesiapa yang masih menjalankan riba walaupun Allah telah menurunkan ayat pengharaman riba, merekalah penghuni neraka untuk selama-lamanya. Bagi ayat seterusnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghina riba dan melebihkan pahala untuk sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang kekal dalam kekafiran dan selalu membuat dosa.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang azab orang-orang yang menerima riba, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang orang-orang yang beriman. Antara ciri-ciri orang beriman yang terdapat dalam ayat ini ialah innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya orang-orang beriman ini mengerjakan amal soleh, wa aqamus solah, mendirikan solat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat seterusnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang betul-betul beriman. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya telah mengizinkan untuk berperang dengan kamu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, dan jika mereka bertaubat, maka bagi mereka modal asal harta mereka, mereka tidak akan dizalimi dan mereka tidak menzalimi. Pengenalan riba. Riba dari segi bahasa ialah al-ziyadah yang bermaksud tambahan. Dari segi istilah pula, riba bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh pemberi pinjaman. Dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang, riba bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Riba merangkumi dua jenis, iaitu riba buyuk dan riba duyun. Berikut merupakan ringkasan bagi jenis riba dan pecahannya. Riba buyuk merupakan riba yang terhasil daripada transaksi jual beli barangan ribawi. Ia melibatkan ketidaksamaan masa, berat atau kuantiti barangan tersebut. Riba buyuk ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu riba nasak dan riba fad. Bagi riba nasak, ia akan berlaku sekiranya dua barangan ribawi yang ditukarkan dilakukan secara tangguh dan bukan pada masa akad. Bagi riba fadl pula, riba ini terjadi apabila dua barangan ribawi yang ditukar tetapi berbeza berat atau kuantitinya. Jenis riba yang kedua ialah riba duyun. Riba duyun merupakan riba yang terjadi disebabkan hutang, di mana apabila terdapat lebihan yang dikenakan ke atas hutang dalam tempoh perjanjian pinjaman tersebut. Riba duyun terbahagi kepada dua pecahan, iaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard berlaku apabila cas tambahan dikenakan ke atas hutang pada awal tempoh perjanjian berlaku, manakala riba jahiliyah berlaku apabila peminjam dikenakan lebihan cas atas sebab kegagalan untuk melunaskan jumlah pinjaman pada tempoh yang ditentukan. Dengan kata mudahnya, cas yang dikenakan selepas habis tempoh perjanjian. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang contoh riba yang terdapat pada masa kini di dalam sistem perbankan. Sistem perbankan dalam sistem kewangan yang dikenal pasti paling banyak menjalankan unsur riba seperti pinjaman rumah, kereta, wang tunai, pinjaman pelajaran dan lain-lain. Dalam sistem perbankan konvensional, faedah dikenakan ke atas peminjam, bermakna peminjam terpaksa membayar dalam jumlah yang lebih tinggi daripada jumlah sebenar yang dipinjam.
Jika peminjam gagal membayar pada tempoh yang ditetapkan, jumlah faedah yang dikenakan juga akan bertambah tinggi. Dan sekiranya si peminjam gagal juga membayar pinjaman tersebut, bank dengan mudahnya akan membawa kes tersebut ke mahkamah yang seterusnya boleh membawa kepada pengisytiharan muflis terhadap si peminjam. Di sini jalan penyelesaian penggunaan riba dalam sistem perbankan ialah mengamalkan sistem perbankan yang selaras dengan hukum Islam. Urus niaga faedah adalah diharamkan sama sekali. Sebaliknya, bank masih boleh menjana keuntungan walaupun tanpa urus niaga riba melalui konsep-konsep berikut. Yang pertama, mudharabah ataupun perkongsian keuntungan. Kedua, wadiah, simpanan amanah. Yang ketiga, musyarakah, usaha sama. Yang keempat, murabahah, kos tambahan. Dan yang kelima, jarah, ialah pajakan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.